Hari ini kita ada dua orang tetamu undangan kita. Dua orang tetamu undangan kita bawakan terus ke studio pada pagi ini. Yang Mulia Dr. Haja Asma binti Husaini merupakan penolong profesor Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saad Dato' Polkiah Universiti Brunei Darussalam. Dan juga kita bawakan staf nurse Hajah Nur Hayati binti Haji Bakar, Unit Geriatrik dan Paliatif Hospital Ripas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Apa khabar wabarakatuh. doktor? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Jadi hari ini kita berbicara mengenai dengan memperingati Hari Penjagaan Paliatif Sedunia. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor dan juga puan ya kerana sudi datang ke studio Ramai Pagi untuk memberikan mengenai dengan Hari Penjagaan Paliatif Sedunia ini ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, untuk Hari Penjagaan Paliatif Sedunia, mungkin dapat dikongsikan, Dr. Asma, kalau dapat kongsikan, apa sebenarnya Hari Hospis dan Penjagaan Paliatif Sedunia ini sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi penjagaan paliatif, Hari Penjagaan Paliatif Sedunia ini adalah hari untuk kita ni mengingati tentang orang-orang yang menghadapi penyakit kronik. Jadi Ketania ini sebenarnya andang beraspirasilah untuk sentiasa sihat kan. Tapi sebahagian daripada Ketani memang kurang bernasib baik ataupun disebabkan gaya hidup yang kurang sihat mendapat penyakit yang kronik. Jadi media-media semasa dan rancangan-rancangan TV banyak memaparkan yang semua penyakit ini dapat diubati. Alhamdulillah pulang pasal teknologi memanglah kebanyakan penyakit dapat diubati. Tapi sebahagiannya kadang-kadang kerana tidak terkawal besar kemungkinan sebahagian daripada pesakit akan menghadapi sakit kronik ini hingga ke akhir hayat. Seperti yang kita tahu, pada masa ini Kementerian Kesihatan telah giat mempromosikan bagaimana untuk mengurangkan penyakit kronik ini di Brunei. Dan masa ini seperti yang kita tahu, macam setiap hari Ahad kita ni akan ada Brunei Bandar Kucheriya untuk kawan. Okay. Masa ni kalau kita ni sudah tahu banyak-banyak penyakit kronik di Brunei, untuk mengawal penyakit akan memberi impak kepada pesakit-pesakit, iaitu terutama apabila penyakit itu tidak dapat diubati dan susah dikawal. Dari itu palliative unit akan mengambil peranan penting untuk memberi sokongan dan memberi pengajaran dan pemahaman tentang penyakit-penyakit yang dihadapi oleh pesakit paliatif. Ya, jadi pencegahan yang terbaik adalah untuk mereka ini mempraktikkan gaya hidup yang sihat. Ya. Alhamdulillah. Jadi puannya kita berada kepada Puan Hajah Nur Hayati. Jadi puannya mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita juga di mana sentiasa mempromosi pencegahan penyakit kronik kerana menghidapi penyakit kronik ini bukan sesuatu yang mudah. Malah ianya sangat memerlukan sokongan penjagaannya dan juga pemahaman serta pengetahuan. Jadi mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita apakah berkesan dan juga impak kepada kualiti hidup mereka, terutama sekali apabila penyakit itu tidak dapat diubati ataupun dikawal ni. Biasanya pesakit akan dirujuk kepada pakar paliatif dan pakar paliatif akan membawa berunding keluarga dan pesakit apa yang harus rawatan akan seterusnya. Biasanya itu tertakluk pada keperluan pesakit, kesesuaian dengan pesakit itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau dalam penjagaan paliatif dan perubatan paliatif ini sebenarnya apa definisi penjagaannya tu? Mungkin dapat dikongsikan? Dari WHO, penjagaan paliatif itu adalah satu pendekatan perubatan yang meningkatkan kualiti hidup dan keluarga mereka menghadapi masalah yang berkaitan dengan penyakit yang boleh mengancam nyawa. Dan ini boleh melalui penjagaan awal dan mengurangkan penderitaan dan beban mengenai pasti masalah penyakit dari awal lah. Selalunya kena buat asesmen dari hospital sudah baru
dikawal, dibantu. Dalam arti kata lain, cara paliatif ini kami memberi penjagaan secara holistik. Sebenarnya apabila seseorang itu menghadapi penyakit yang kronik atau yang susah diubati, mereka akan menghadapi masalah-masalah bukan saja sakit fizikal, tetapi kesengsaraan daripada kemurungan, psikologi, dari segi mental, sosial, mungkin diorang dapat bekerja, kewangan kurang. Dan ini akan efek diorang punya kualiti kehidupan. Jadi pasukan paliatif, diorang punya agenda yang utama adalah memastikan bahawa pesakit ini dapat hidup dengan kualiti yang baik selama yang mungkin, insyaAllah. InsyaAllah ya. Jadi ini Doktor ya, adakah penjagaan paliatif ini bermakna seorang akan menghadapi ataupun jangka akhir hayat ni? Macam mana? Banyak orang bersalah tanggapan tentang paliatif ini. Banyak yang berfikir yang sudah pesakit ini di-refer kepada pasukan paliatif, tidak ada lagi harapan. Jadi hari ini sempena Hari Paliatif Sedunia ini, kami ingin memberi kesedaranlah kepada orang ramai bahawa apabila seseorang pesakit atau keluarga diorang telah di-refer kepada pasukan paliatif, bukannya bererti mereka itu terlalu hampir kepada penghujung hayat macam itu. Ia adalah salah satu usaha untuk memberi ruangan di mana pesakit, keluarga dan ahli perubatan dapat berbincang supaya dapat mengecapi supaya pesakit ini dapat mengecapi kualiti hidup yang terbaiklah dari segi perubatan, dari segi sokongan, dari segi sokongan keluarga. Macam itu. Baiklah, jadi ingin juga diketahui sebenarnya kalau berkenaan dengan penjagaan paliatif ini, adakah ia hanya disediakan di hospital atau bagaimana? Sejauh ini pada tahun 2010, perkhidmatan ini dilanjutkan melawat ke rumah-rumah bagi pesakit-pesakit yang memerlukan bagi pesakit-pesakit yang terlantar di rumah. Dan selalunya rawatan kunjungan ini akan dibuat melalui jadual-jadual yang akan ditetapkan oleh jururawat. Ya, jadi kita boleh menyaksikan ni ada beberapa gambar yang dapat kita saksikan bersama untuk kita mengetahui bersama mengenai dengan perkhidmatan penjagaan paliatif Hospital Ripas ini ya. Dan sambil-sambil tu mungkin boleh doktor dan juga punya untuk berkongsi dan juga mengulas menerusi gambar akan kita kongsikan ini ya. Inilah berkenaan dengan perkhidmatan penjagaan paliatif Hospital Ripas ni Puan. Ya, biasanya inpatient ini doktor atau jururawat akan merawat pesakit di ward-ward dan pesakit luar akan rawatan susulan selepas pesakit discharge atau dirujuk selepas dirujuk daripada pakar-pakar. Phone call artinya selepas pesakit yang sudah keluar daripada hospital, jururawat akan membuat susulan tertakluk pada keperluan pesakit. Seperti pesakit yang memakai ubat penahan sakit, mereka kadang-kadang memerlukan tunjuk ajar atau guideline untuk macam mana penggunaan seterusnya atau tambahan. Jadi jururawat akan bertanya kepada doktor-doktor. Bereavement artinya jururawat akan membuat panggilan telefon selepas keluarga pesakit kehilangan orang yang tersayang. Telehealth ini selalunya Zoom ini selalunya kalau keluarga pesakit ada time itu masa COVID lah. Selalunya tu untuk kita ni membuat sekarang pakai visual saja. Fizikal saja. Okey. Dan home visit selalunya yang saya beritahu tadi lawatan ke rumah-rumah untuk meningkatkan tahap kesihatan diorang di rumah untuk memberi pelajaran kepada keluarga pesakit dan penjaga. Jadi sebenarnya juga ingin ditanyakan adakah penjagaan paliatif ini sebenarnya ia mempercepatkan proses berakhirnya jangka akhir hayat ini atau macam mana ni Puan? Sebenarnya itu adalah tanggapan salah juga. Sebenarnya bila pesakit itu dirujuk kepada paliatif, tidak bererti pesakit itu tidak ada rawatan seterusnya. Sebenarnya pesakit yang dirujuk itu
dan diberikan kepada palliative itu sebenarnya untuk keselesaan dan untuk mendapatkan kualiti hidup yang baik di sepanjang hayat mereka. Itu sebenarnya ni orang kita ni mungkin myth kali ya. Orang selalu bercakap kalau paliatif itu bermaksud mempercepatkan proses berakhirnya jangka akhir hayat. Macam salah faham lah. Salah faham. Tapi boleh juga saya tambah sedikit lah. Silakan, Doktor. Apabila seorang pesakit dan keluarga mereka, selalu kita ni di negara yang berinstitusi kekeluargaan. Jadi pasukan paliatif memang memberi kepentingan yang keluarga ni mesti ikut berunding di dalam penjagaan ahli keluarga mereka. Ia memberi satu ruang untuk rasa bersedia. Pasal perjalanan hidup ini anangnya kata ni percaya kan ada bila tani lahir ada akhirnya macam tu. Jadi persediaan ini melalui proses yang panjang, bukannya overnight tani dapat membuat keputusan tentang perubatan agresif. Adakah patut sekiranya keluarga tu pesakit itu berumur 80 tahun, adakah patut ia dimasukkan ke ICU, diteruskan lagi dengan perubatan yang agresif. Jadi keputusan-keputusan ini memerlukan satu informasi yang benar-benar cukup. Jadi doktor-doktor dan jururawat di bahagian paliatif akan membantu menerangkan tentang apa erti perubatan, apa erti perubatan agresif, apa erti perubatan hanya untuk mengawal simptom sakit supaya pesakit ini selesa, dan apakah plan jangka panjang apabila mereka sudah keluar di rumah masing-masing. So ia memerlukan proses yang panjang, dan jururawat dan doktor pun faham yang apabila keluarga dan pesakit mengalami experience ini, mereka akan rasa sedih, stres. So di sana jururawat dan pasukan paliatif akan menyokong bukan saja pesakit tetapi keluarga mereka yang menjaga ahli keluarga mereka ni. So itulah yang visi utama paliatif ini. Ya. Dan seterusnya ni doktor ya, tadi ada yang mengatakan mengenai dengan ubat iaitu morfin. Jadi bukankah ianya menyebabkan ketagihan? Jadi macam mana? Mungkin boleh berkongsi ataupun mungkin ada pendapat lain mungkin tidak membagi ketagihan dan sebagainya. Terima kasih. Jadi morfin ini banyak tadi tahu bagi cuma tu. Jadi morfin ini adalah satu ubat penahan sakit yang paling berkesan lah. Berkesan di dalam mengkontrol sakit orang-orang yang menghadapi penyakit kronik. Terutama sekali orang-orang yang menghadapi sakit kanser yang lama, sakitnya lain tu daripada sakit-sakit tani hari-hari itu kan. Jadi morfin ada bermacam cara. Ada dari mulut, ada pakai patch, ada pakai infusion. So kalau di rumah selalunya pakai patch ataupun melalui mulut dan dosage-nya ni akan disukat-sukat oleh pasukan paliatif mengikut keadaan pesakit itu. Saiz badannya, kalau ia luan kurus, dosage-nya luan tinggi. Salah satu lagi tanggapan morfin ini beri tidur saja. Ataupun satu yang kurang accurate lah. Pasalnya ia untuk menghadapi untuk merasa kualiti yang baik ini kita ni mau bersama keluarga, masih lagi mau kan kalau orang minat bermasak mau je akan bermasak. So dengan mengkontrol sakit ini dengan makan morfin ke for example, mereka dapat lagi melakukan aktiviti-aktiviti yang dorang dapat menyenangkan hati diorang lah insya-Allah macam itu. So jururawat dan doktor akan mengajar macam mana bila makannya yang terbaik. Kalau kita kan makan tengah hari sama keluarga, macam anak cucu takkan ke rumah. Masa tu tak ketani indah mau terasa sakit fizikal tu kan. Jadi boleh makan morfin itu awal pagi, dapat berehat dulu. Pasal salah satu lagi kesan morfin ini menjaga pernafasan juga kan. Kadang-kadang simptom sesak nafas macam itu. Jadi morfin meredakan rasa sesak nafas contohnya lah. Jadi menjawab soalan tadi,
InsyaAllah dengan monitor daripada pihak paliatif, insyaAllah pesakit tidak akan ketagih kalau sekiranya diberi morfin. Itulah di antara jua myth ataupun tanggapan yang mesti kita ni ketahui kebenaran di sebaliknya. Dan terima kasih doktor telah mengongsikannya. Ingin juga ditanyakan kepada Hajah Nurhayati ni dari segi ataupun dari perspektif amalan klinikal, adakah Indah kemas kini di dalam tata cara ataupun dalam penjagaan paliatif untuk negara Brunei Darussalam? Alhamdulillah, sejauh ini yang kami buat sebagai jururawat, selalunya selepas daripada pesakit keluar daripada hospital, kami akan membuat phone call follow up yang akan bertanya keadaan pesakit di rumah. Ini akan membantu juga supaya tidak banyak kemasukan dan menolong diorang daripada masuk ke hospital. Dan yang kedua, masa ni yang kami highlightkan benar-benar kami home lawatan ke rumah. Sejauh ini kami hanya melawat di kawasan Bandar Seri Begawan, di Brunei Muara saja. Ada perancangan akan datang, kami cuba terapkan ke luar daerah untuk menjadikan ia standard untuk lawatan ke rumah bagi pesakit-pesakit ini. Jadi tadi Puan ada mengongsikan mengenai dengan bukan sahaja pesakit-pesakit ini mengidap pesakit secara fizikal, tapi juga secara emosi mereka menghadapi kemurungan dan sebagainya. Apakah peranan penjagaan paliatif di negara Brunei Darussalam untuk sama-sama menjaga kesihatan emosi dan mental mereka? Biasanya kalau pesakit yang masih dirawat di hospital, pakar paliatif akan merujuk kepada bagian psikiatrik ataupun psikologis untuk menerima konseling daripada pakar. Ya, kalau itu dari sudut klinikal, kalau dari Dr. Asma sendiri macam mana? Jadi paliatif ini salah satu daripada prinsipalnya adalah multidisciplinary team. Artinya apabila seseorang menerima penjagaan paliatif, dia akan mendapat penjagaan fizikal dari doktor dan jururawat. Emosi, psikologi, dari segi psikologi ada psikologis, kaunselor. Dari segi sosial, hubungan dengan keluarga, kewangan, ada social worker. Dari segi pergerakan fizikal atau dapat anda masih membuat kerja-kerja di rumah, ada fisioterapis dan occupational therapist. Jadi setiap minggu pasukan multidisciplinary team ini akan berbincang tentang kes, sekiranya ada kes yang kompleks lah yang mesti diusahakan, yang ni kan balik, kita ni kan meningkatkan kualiti kehidupannya di rumah. Tapi ia perlu ia perlu rem untuk wheelchair, ia perlu katil. Jadi pasukan multidisciplinary team ini yang sama-sama merancang. Pasalnya bila ia menghadapi kemurungan psikologikal itu bukan saja pasal sakitnya, mungkin pasal yang dia dapat berjumpa ahli keluarganya, mungkin pasal ia dapat meneruskan apa yang kan mau dibuatnya di rumah. Jadi pasukan paliatif melalui multidisciplinary team ini akan membantu sedaya mungkinlah yang apa yang kemauan pesakit ini dicapai macam itu. Jadi juga ingin juga ditanya sebenarnya kalau sekiranya ada kita tanggapan-tanggapan salah yang lain yang ada. Macam sebelum ini kena fikir kalau penjagaan paliatif ini bererti mempercepatkan proses berakhirnya jangka hayat, morfin menyebabkan tidur, ketagihan. Jadi apa lagi tanggapan-tanggapan salah yang biasanya masyarakat ada? Mungkin dapat dikongsikan dan dapat penonton-penonton kita ni mendengar. Sejauh ini tanggapan ramai menganggap paliatif ini bila dirujuk, mereka akan menganggap tiada rawatan. Tiada rawatan, dada akan dibuat apa-apa macam itu. Tapi sebenarnya untuk keselesaan bagi pesakit paliatif, dia akan ada macam penyakit, diberikan ubat penahan sakit, diberi oksigen. Oksigen itu boleh juga dipinjamkan di rumah. Sejauh ini untuk keselesaan pesakit sebenarnya ada. Jadi selalunya orang berfikir ada rawatan, ada rawatan susulan. Orang
orang selalu berkata nada harapan. Nada harapan, ya. Jadi bila keluarga sudah bercakap macam ni, jadi kami akan mengajar, educate lah. Bukannya artinya nada harapan. Pasalnya usaha ni datang di dalam berbagai cara. Bukannya saja perubatan medical, perubatan Darushifa, doa, zikir, Masih dapat semua tu kami masukkan di dalam planning penjagaan paliatif. Jadi maksudnya Penting, dimasukkan dalam penjagaan paliatif macam mana tu? Diterapkan dalam rutin diorang? diterapkan. Macam dinasihatkanlah sekiranya, contohnya lah, kalau pesakit itu Indah lagi dapat sekiranya pesakit kanser yang advance lah, Indah lagi dapat mengambil kemoterapi. Kadang-kadang kemoterapi ini terlalu menyakitkan seorang pesakit itu. Jadi macam mana tah cara kita ni melegakan? Jadi melegakan ada ubat morfin, tapi kita ni juga percaya dengan air bertawari, sembahyang hajat daripada keluarga. Semua tu akan meningkatkan penjagaan spiritual. Kerohanian mereka. Kerohanian. Jadi pesakit pun rasa tersokong apabila bukan saja keluarga diorang, tapi ahli perubatan dan jururawat juga pun berdoa-doa yang baik-baik untuk diorang. Macam itulah salah satu daripada cara kami memberi sokongan holistik kepada pesakit-pesakit. Ya, jadi sokongan padu itu perlu ya untuk meningkatkan lagi semangat para pesakit ini. Jadi Dr. Ya, kita percaya sahaja di Universiti Darul Salam ada membuat penyelidikan. Jadi mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita antara kaji selidik yang telah pun dilaksanakan ni. Alhamdulillah, sejak tahun 2016 pengajaran prinsipal paliatif telah diserapkan dalam kurikulum kejururawatan dan perubatan di Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam. So di dalam penyelidikan, banyak penyelidikan dilakukan di dalam modul penuntut. Undergraduate, bachelor degree ataupun postgraduate. Kebanyakan penyelidikan adalah memahami pengalaman. Masa ni banyak kami kan mencari tahu apa pengalaman keluarga, apa pengalaman pesakit. Sebagai contoh, baru kemarin Alhamdulillah salah seorang daripada penuntut Masters in Nursing kami baru menghantar tesisnya di mana ia telah membuat kajian tentang pengalaman keluarga apabila berbincang untuk memilih untuk do not resuscitate order. Salah satu decision yang mesti dilakukan oleh keluarga dan pesakit yang mungkin menyedihkanlah adalah untuk whether pesakit ini boleh dah dibagi CPR apabila mungkin jantungnya terhenti ataupun sejauh mana dapat kita ni membagi ubat yang agresif untuk menyelamatkan nyawa seseorang itu. Jadi ini memerlukan perbincangan di antara keluarga yang terdekat dan doktor dan nurses. Jadi pengalaman ini kami selidiki apa yang baik, tanggapan yang baik, sokongan yang baik ataupun apa yang harus diperbaiki. Jadi dapatan-dapatan daripada kajian macam ini akan dikongsikanlah bersama unit paliatif di Kementerian Kesihatan agar dapat kami memperbaiki lagi servis paliatif di Brunei sesuai dengan keperluan ketani orang Brunei, insyaAllah. InsyaAllah ya. Alhamdulillah. Jadi Doktor dan juga puannya, masa kita berbaki 2 minit saja lagi ni. Jadi mungkin ada saranan atau harapan dari Doktor dan juga puan mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Okey, kesimpulannya rawatan pesakit paliatif ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup sepanjang hayat mereka dan memberi keselesaan pada pesakit dan memberi menunjuk ajar kepada keluarga pesakit dan penjaga pesakit. Diharap penjelasan ini ianya akan dapat menolong pesakit dan keluarga meningkatkan pahaman dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Kalau dari doktor sendiri bagaimana? Jadi barangkali mesej yang rasanya penting bagi kami adalah paliatif ini adalah opportunity membagi ruang kepada pesakit dan keluarga berbincang dengan ahli perubatan dan kejururawatan tentang apa yang mereka
mahu menurut nilai-nilai kehidupan kita ni. Jadi jangan takut bersuaralah kalau sekiranya ada merasa kerunsingan apabila menghadapi satu sakit yang susah untuk diubati. Alhamdulillah dalam perkongsian daripada kedua narasumber kita ni. Ribuan terima kasih kami ucapkan berkesudian datang ke Studio 4 Rampai Pagi untuk berkongsi mengenai dengan Hari Penjagaan Paliatif Sedunia. InsyaAllah kita akan bersua lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi